terima kasih kepada pakar rujuk Melaka, Dr. Syamiza, Encik Musaddiq, Encik Isyam dan Encik Ali kerana sama-sama hari ini untuk borak-borak. Baik, tajuk karya saya untuk pameran bakat muda sezaman ni, tajuknya ialah Main Sama-Sama. Okay, main sama-sama ni kalau kita dengarnya memang bersifat happy dan kanak-kanak lah. Main sama-sama, seronok-seronok main sama-sama. Orang boleh datang kat sini dan boleh main sama-sama. Boleh buat sama-sama, boleh duduk sama-sama, boleh buat drawing sama-sama, boleh sembang. Yang terbaru ada TV pula, boleh tengok TV sama-sama. Mungkin nanti Cik Ali boleh tunjukkan ada TV sebelah tu. Okey, apa yang saya buat? Baik, dia macam ni. Apa ni, lupa lah dah. Macam mana latar belakang lah karya ni? Latar belakang karya. Karya saya bersifat instalasi bebas, yang mana kalau masuk dalam galeri boleh nampak pelbagai mainan kenderaan yang ada yang di atas, ada di bawah, ada di tepi. Tujuannya bila orang masuk dan boleh rasa bebas dan boleh pegang. Biasanya kalau pergi galeri akan ditampal lah, ataupun biasanya kalau karya installation ni dia akan tampal do not touch. Tapi di sini bebas, boleh pegang, boleh main, boleh sentuh dan boleh buat apa-apa sahaja. Tujuan saya menggunakan kenapa saya pilih kenderaan untuk jadikan saya punya salah satu pemilihan, sebab kenderaan ni biasanya saya tengok dan saya harap dia akan memberi inspirasi kepada utamanya kanak-kanak lah kan. Bila budak tengok dia akan memberi inspirasi. Contohnya bila nampak kau terbang dia akan rasa mungkin boleh jadi pilot kan. Kalau dia tak rasa pun mungkin ayahnya datang boleh cakap nanti abang buat kau terbang boleh jadi pilot, boleh jadi engineer. Ataupun kalau buat kenderaan di bawah ni contohnya macam ada ambulans nanti adik boleh jadi macam doktor, boleh jadi nurse kan. So apa-apa saja yang bersifat kenderaan ni sebenarnya bagi saya ataupun saya berharap dia akan boleh memberi inspirasi kan, sesuatu menginspirasikan. Buat kenderaan dia akan jadi apa. Kepada saudara Musaddiq sebagai seorang pengamal yang sentiasa melihat membaca aksi di Malaysia ini kan, pertandingan bakat muda zaman ni dah dimulakan sejak tahun-tahun 80-70-an dulu kan. So bila tahun milenium pandemiknya era ni kan, ada beberapa faktor menyebabkan bakat muda zaman dilaksanakan di lokasi, dan secara langsung dan tidak langsung satu konsep baru telah wujudlah bagi bakat muda zaman untuk this year. So apa pandangan you tentang corak pertandingan bakat muda zaman 2021 ni jika dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya? Adakah hanya beralih lokasi saja sedangkan karya-karyanya sama? Kalau dulu instalasi pun penuh juga kat balai tu instalasi kan, banyak juga orang buat recycle dan sebagainya. Apa bezanya? Adakah kerana berbeza tempat itu ataupun konten yang pengkarya-pengkarya yang baru dalam konteks Munir ni, konten yang dibawa oleh Munir, penggunaan bahan-bahan dan cara persembahan itu sebenarnya yang berbeza jika dibandingkan dengan bakat muda sezaman yang terdahulu? Sedikit mungkin pandangan Saudara Musaddiq. Terima kasih Dr. Rosli. Terima kasih juga menjemput saya dalam borak sama-sama ni untuk main sama-sama artwork projek untuk Cik Munir lah. Jadi apa yang saya lihat yang beza untuk yang BMS 2021 ni dari segi seni di lokasi, dan juga yang sebelum-sebelum tu adalah dari segi inclusivity tu. Bagaimana sebelum ni apabila dipamerkan di galeri, jadi kita semua peminat seni dan sebagainya, warga dia datang ke galeri lah. Tapi kali ni kita datang seolah macam dia datang di lokasi, dan dia lebih incoming daripada background yang berbeza, fakulti berbeza, tapi juga warga komuniti luar lah. Di sebenarnya ada dua perkara juga yang saya lihat dan saya nak beritahulah untuk yang Encik Syahrul Munir ataupun artis Syahrul Munir. Iaitu pertama sekali nama bakat muda sezaman. Jadi sezaman tu sendiri adalah contemporary lah, contemporary art. Jadi bila contemporary art ni memang dia inklusif, dia berbeza dengan modern art. Dia very inclusive. Dia bukan macam karya-karya modern art yang sometimes kita boleh jumpa dekat galeri, sculpture, painting, printmaking dan sebagainya. Tapi dia lebih luas lah dari segi masyarakat tu. Dan apabila kita lihat dari segi inclusivity tu, dari segi material yang ataupun Syahrul Munir pakai adalah material yang kita boleh jumpa dekat rumah kita semualah. Penonton kita semua, kita ada material ni, barang-barang deterjen, air, bekas-bekas air mainan dan sebagainya lah.
dan juga dari segi approach proses tu pun approach yang inklusif, iaitu sama-sama dengan workshop yang seperti Encik Isam dan juga kita punya participant buat, dia sama-sama. Dan bagaimana lokaliti tu pun inklusif juga. So sebelum ni tak ada sebab komuniti luar nak masuk UiTM ni, masuk untuk nak sama-sama terlibat because of kerana art tu sendiri kan, seni tu sendiri. Jadi itu pun dah kira inklusif lah. Dan saya lihat apa yang cuba dibawakan ni macam satu kesinambungan lah. Kalau kita tengok ada yang mengatakan material-material ni boleh ke dikategorikan sebagai art. Tapi kalau kita tengok balik masa dalam modern art sendiri, seperti Andy Warhol menggunakan subjek-subjek matter dalam painting dia seperti Campbell Soup, Coca-Cola, Marilyn Monroe, yang mana menekankan satu sistem, iaitu pada masa itu dekat Amerika lah, dan sampai sekarang kapitalism, dan juga satu culture budaya consumerism, membeli, dan juga communified community lah. Cuma isu dia, persoalan yang saya nampak bila Encik ataupun Syarul Munir cuba buat begini, sebenarnya dia macam dia pergi kepada extension, kepada lebih. Contohnya bila kita cakap tentang consumerism ni, jual beli, dalam masa kita membeli, lagi-lagi waktu pandemik ni lah, bila kita duduk rumah, kita beli online semua, everything macam accessible, kita sebenarnya kita dah tak sedar sebenarnya produk-produk ni mana asal usul dia, dan lepas tu what's next, apa akan berlaku dekat produk tu. Jadi saya nampak Munir ni macam menjawab persoalan yang what's next tu. Daripada membeli, consumerism yang cuba Andy Warhol pertengahkan adalah kuasa demokratis seni, itulah kuasa pembeli. Jadi dia letak subjek dia. Tapi selepas tu apa yang berlaku, dia tak jawab lah. Mungkin sebab Munir tu memang dia yang tu dikatakan Cik Munir telah respons what's next, iaitu selepas kuasa membeli, produk-produk yang dikatakan ada guna ni dah tak ada guna, dah tamat tempoh, dah tak ada function, mainan-mainan dah rosak. Selepas tu apa nak buat? Di situ Cik Munir masuk sebagai kuasa kreativiti lah, dengan material dia, dengan approach, dengan bengkel-bengkel yang kita buat, sama-sama kita dirikan perkara tu. Dan dalam masa yang sama, kalau dilihat balik, perkara yang kedua yang nak bagi tahu adalah bagaimana kreativiti artis tu dalam, dan juga grup tu bukan saja membuatkan perkara-perkara yang asalnya ni perkara yang kita beli tapi kita buang, yang tak ada function ni, menjadi karya seni yang dinilai estetik, tapi juga ada juga moral dan message, ada awareness, macam dia kata SDG goal, kesedaran kepada kita semua lah. Di konteks tu bukan konteks mainan je ataupun seni je, tapi konteks kesedaran, belum masuk konteks lokaliti lah. Dan lagi satu perkara yang saya nak tambah adalah tentang bagaimana kreativiti artis dan juga tim dalam membuat main sama-sama ni. Biasanya kita cakap art ni tak ada limitasi, art ni tak ada limitation. Macam kita ada satu blank canvas, kita nak cat ke nak warna kan ikut kita. Tapi approach atau cara atau material yang digunakan oleh Syarul Munir ni agak berbeza, iaitu daripada limitasi, dia start dengan limitasi. Dari limitasi tu datang kreativiti. Itu kenapa limitasi? Sebab produk-produk ni produk yang limited, yang dah tak ada guna. Kita tahu bila kita buang ni tak ada function, tak boleh buat apa-apa, dah habis nilai dia, nilai function dan sebagainya. Tapi bagaimana daripada limitasi tu artis tu membawa kreativiti. Limitasi ni penting tak? Masa PKP pun kita tengok artis dengan limitasi tu bagaimana adu-adu online dan sebagainya. Dan persoalan apa yang kreativiti tu menjawab banyak persoalan, antaranya kalau persoalan global seperti yang United Nations buat, Sustainable Development Goal. Kalau dalam persoalan konteks kat Malaysia seperti Wawasan Kemakmuran 2030, dan juga menjawab juga Perdana Menteri kita apabila dia March ni dia telah telah merasmikan DACON launch DACON National Cultural Policy yang baru 2021 yang mengetengahkan memang inklusiviti dalam lokaliti, bagaimana disokong oleh pelukis muda, dan apa harapan juga sebenarnya untuk projek sebegini dalam konteks pandangan seorang sejarawan seni lah, betul lebih kurang konteks saya boleh tengok balik. Bila seni di lokasi ni kira ni yang tahun pertama lah, first year ataupun yang first batch lah. Sebelum ni macam Pras dia bagi tahu pada berpuluh tahun sebelum ni dia dalam galeri kan. Dan seperti yang saya highlight sebelum ni, dari segi inclusivity tu lah. Sebelum ni begitu eksklusif mungkin seni, bila kita letakkan kat galeri, walaupun kita kata untuk open to public, mungkin ada stigma masyarakat dan komuniti merasakan pergi galeri ni very eksklusif, mungkin eksklusif dari segi high art dia, ataupun dari segi mungkin orang tertentu je, orang art dia yang faham je boleh pergi kan. Tapi bila dia pergi inklusif, bila dia pergi ke lokasi dan
seolah macam balai seni lukis ni nak bawakan galeri atau balai seni lukis ni keluar dari balai sampai kat Melaka. Mungkin ada orang Melaka yang tak pernah sampai pun, tapi bila dia dapat datang kat lokasi macam ni dan tengok seni ni, seolah macam dia terlibat dalam program balai seni lukis negara lah. So saya lihat dia inisiatif yang bagus lah, dan dapat macam democratize ataupun dapat masyarakatkan lagi seni tu sampai ke akar umbi lah, sampai ke bawah kan, dekat masyarakat dia lagi kan. Sebab konteks yang kita bagi tahu lah, memang bila kita kata fine art atau seni ni, memang dari asalnya dari academic art tu memang dia nampak begitu eksklusif dengan ideal subjek yang tertentu, cara yang tertentu, approach yang tertentu. Dan bila kita tengok artis pecahkan perkara tu, dia ada Fauvism, Henry Matisse dengan dia punya red room, dengan colour dia seolah macam membunuh ruang dia, space dia, dan seterusnya lah, Dadaism. Dan last kali contoh yang saya bagi tu adalah yang pop art lah, yang dia Andy Warhol. Kalau kita tengok yang baru ni, Jalani Abu Hassan, Prof Jai pun sama, yang ada satu, I saw one product dia macam agak macam conceptual lah, barang-barang Jai, something like pop art dia kan, bagaimana dia product kan item-item dia sepanjang journey dia tu lah. So dia pun dah start, kalau kita kata dia more on exhibition sebagainya, dia pun dah start go towards merchandising, go towards bawah ke masyarakat. But last kali yang akan appreciate seni tu memang kita start dari bawah lah, masyarakat. Bagi saya seni ni dia mesti ada discussion, mesti dibicarakan, disembangkan atau dibualkan, baru dia akan, kalau tidak dia jadi artifact lah. Dia tak jadi art, dia jadi artifact kan. Museum lah. Sebab tu macam Borak Arca, magazine, apa-apa yang boleh kita discuss sesaat ni, ni penting lah bagi saya, ni penting lah untuk ekosistem seni tu. So harapan saya dapat diteruskan lah. Sangat baik lah. Alhamdulillah ya, kita dah dengar pandangan Ustaz sendiri ya, bagi orang muda yang saya fikir very potential lah sebenarnya untuk mengangkat dalam konteks art scene itu sendiri, dalam konteks penulisan dan pemikiran ya. Dan saya doakan semua beliau berjaya.